Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 November bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Dan berikut tajuk utama malam ini. Laporan siasatan kes buli membabitkan pegawai kadet tahun 2 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM akan dibentangkan Jumaat ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan laporan itu kemudian akan dimuktamadkan oleh lembaga siasatan. Dari segi kita punya lembaga siasatan, kita hanya akan muktamadkan pada hari Jumaat ni. Dia ada jawatankuasa dia. Dia ada jawatankuasa dia yang terdiri daripada pegawai Angkatan Tentera Malaysia yang akan siasatan atau disiplin? Dalam siasatan dan juga termasuklah akan buat recommendation dan dia bersandarkan kepada garis panduan dan juga segala perkara-perkara yang memang melibatkan soal-soal disiplin. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penghantaran kumpulan pertama Batalion Malaysia Malbat 85012 ke Lubnan di Pangkalan Udara Subang siang tadi. Tambah Datuk Muhammad Khalid, siasatan kes itu turut dijalankan polis dan kertas siasatannya diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Sementara itu, kumpulan pertama Malaysian Battalion Malbat 85012 yang terdiri daripada 220 pegawai dan anggota berlepas ke Lubnan hari ini. Penerbangan kumpulan itu menggunakan pesawat Batik Air dan akan membawa pulang kontingen Malbat 85011 yang telah berkhidmat selama 12 bulan di sana. Sebelum mereka pergi, mereka telah pun melalui latihan bagi memastikan kesiagaan mereka dan bagi memastikan mereka dapat bersedia semasa di sana dalam soal keselamatan dan dalam soal untuk mereka menanggung ataupun melaksanakan apa sahaja misi atau tugas tanpa mengira situasi dan juga tanpa mengira keadaan. Tambah beliau, Malbat 85012 memiliki kekuatan 854 anggota termasuk 82 pegawai. Terdahulu Datuk Seri Muhammad Khalid turut menyempurnakan upacara pemakaian beret Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kontingen Malbat 85012 UNIFIL dan Majlis Penyerahan Bendera Malaysia kepada Komander Malbat 85012 Colonel Johan Effendi Muhammad Saleh. Setiap kali kami melaksanakan pembarisan, saya tekankan berkenaan dengan perbetulkan niat dan juga perkuatkan mental dan fizikal. Jadi kami dan anggota dan memang bersedia, tidak ada masalah dari segi psikologi, dari segi mental dan juga moral. Dan berdasarkan pada latihan ataupun berdasarkan pada ujian yang dilaksanakan oleh elemen perubatan, semua anggota Malbat 85012 tidak ada masalah untuk diatur gerakan, semua moral tinggi. Penerbangan yang membawa kumpulan pertama itu dijadualkan berlepas pada jam 7 petang tadi. Timbalan pengurusi masjid di sebuah daerah di Terengganu menjadi individu kedua yang direman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes mengemukakan nama individu bukan asnaf untuk agihan zakat 7 bulan lalu. Sumber SPRM berkata siasatan awal mendapati suspek berusia 50-an itu juga didakwa menyenaraikan nama isterinya sebagai salah seorang penerima bantuan zakat terbabit. Lelaki itu direman selama 6 hari sehingga Isnin depan selepas mendapat kebenaran Magistrate Sharifah Amir Dashasha Amir Sharifuddin di Mahkamah Magistrate Kemaman hari ini. Sumber SPRM berkata suspek telah ditahan kemarin ketika memberi keterangan di pejabat SPRM susulan penahanan pengerusi masjid berkenaan atas dakwaan sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Semalam berita Al-Hijrah melaporkan pengerusi masjid di sebuah daerah di Terengganu berusia 50-an direman 6 hari bagi membantu siasatan dakwaan salah guna kuasa berhubung agihan zakat pada April lalu.
Bantuan zakat wakalah yang dikhususkan kepada asnaf itu merupakan sumbangan Badan Kebajikan Kaki Tangan sebuah syarikat berkaitan minyak dan gas di Kerteh di Kemaman. Suspek yang juga kaki tangan syarikat minyak dan gas tersebut dipercayai menyenaraikan isterinya sebagai penerima bantuan zakat terbabit. Setiap 50 penerima terpilih telah menerima bantuan zakat wakalah berjumlah RM1,000 seorang. Sementara itu di Kedah, 3 individu termasuk seorang aktivis politik direman kerana disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang pendakwa selebriti bagi membantu menyelesaikan kes pengubahan wang haram yang sedang dalam siasatan polis. Perintah reman selama 4 hari sehingga 9 November dikeluarkan Magistrate Siti Nur Hasliza Muhammad Ali terhadap ketiga-tiga suspek. Menurut sumber, kesemua suspek lelaki yang berusia 30 hingga 50-an telah ditahan antara jam 12.30 hari hingga 5 petang semalam dalam satu operasi yang dijalankan di sekitar Bedong dan di pejabat SPRM Kedah. Siasatan awal mendapati kesemua suspek dipercayai bersubahat meminta wang sebanyak RM150,000 tetapi mereka hanya menerima RM20,000 secara tunai daripada pendakwah terbabit. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah Ahmad Nizam Ismail ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Mimpi orang awam bukan hujah terhadap satu hukum atau berita atau satu kenyataan. Perkara itu diputuskan hasil muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-36 yang bersidang pada 15 Disember 1994. Pengerusinya Datuk Noh Gadut dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa tafsiran dan takwil mimpi merupakan satu ilmu yang muktabar dan hanya boleh dipelajari oleh golongan yang diberikan kelebihan, keistimewaan, keilmuan, hikmah dan basirah ataupun pandangan mata hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah kenyataan itu, mimpi orang Islam ada 3 peringkat. Peringkat pertama, bisikan jiwa. Yang kedua, godaan syaitan. Yang ketiga ialah mimpi kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, hanya mimpi para Nabi dan Rasul sahaja merupakan mimpi yang benar yang boleh dijadikan sumber hukum serta merupakan hujah syarak kerana mereka dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan muzakarah itu juga menetapkan 12 kriteria dan syarat untuk mempercayai takwil atau tafsir mimpi, antaranya tidak beriktikad, meyakini dan mempercayai bahawa takwilan dan tafsiran itu 100% benar. Tafsiran mimpi tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam, syariah Islam dan akhlak Islam serta tidak melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membawa kepada fanatik dan ketakzuban. Sebagai renungan, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu anugerah, rahmat, keistimewaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayaran akhir sumbangan tunai rahmah STR 2024 kepada 8.7 juta penerima akan disalurkan secara berperingkat mulai esok. Turut disalurkan bantuan tunai tambahan one-off sumbangan asas rahmah SARA kepada 8 juta penerima STR yang bukan daripada kumpulan miskin dan miskin tegar bermula 9 Disember. Sementara itu, baki 700,000 penerima STR daripada kumpulan miskin dan miskin tegar akan terus menerima manfaat bantuan SARA sepanjang tahun. Dengan penambahan bantuan tunai ini, isi rumah berkelayakan akan menerima sehingga RM1,000 untuk pembayaran akhir STR. Ia melibatkan peruntukan RM3.4 bilion dan kerajaan telah menyalurkan hampir RM10 bilion kepada penerima STR dan SARA sepanjang tahun 2024 berbanding RM8 bilion pada tahun 2023. STR dan SARA 2025 juga akan ditambah baik dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM13 bilion sebagaimana dibentangkan dalam Belanjawan 2025. Kerajaan juga mengambil pendekatan untuk membuka pendaftaran STR 2025 sepanjang tahun bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada bantuan kerajaan.
Warga Malaysia seludup dadah dalam komputer dicekup polis Australia. Alhamdulillah bertemu kembali. Dua bekas banduan yang mendalangi 20 kes rompak kedai serberneka di 4 daerah di Kelantan sejak April lalu berjaya ditahan di Kampung Baung, Pengkalan Cepa, Kota Baru, Jumaat lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata suspek berusia 33 dan 34 tahun masing-masing mempunyai 4 dan 7 rekod jenayah itu ditahan hasil risikan dan maklumat polis. MO dia dia pecah masuk kedai serberneka dengan menggunakan peratam motong gas oksi tu yang tuan tengok ada dua tong kan. Dia bawa guna tu, dia guna grinder. Dia potong kedai dan dia cari peti-peti besi. Selain daripada dia ambil barang-barang yang ada depan mata tu, dia cari peti besi yang menyimpan duit dalam kedai-kedai serberneka tu. Yang tu dia guna oksi tu. Dan untuk kedua-dua ni kita tahan reman di IPD Kota Baru daripada 1 bulan hingga 6 bulan tu. Untuk kita buat siasat lanjut berkaitan dengan apa jual lah. Hasil penahanan 2 suspek berkenaan, pihaknya merampas pelbagai barangan yang dicuri termasuk gergaji elektrik, mesin penyembur air dan rokok. Suspek juga dipercayai menggunakan wang tunai yang diperolehi hasil pecah peti besi kedai serberneka itu untuk membeli dadah. Siasatan lanjut mendapati kumpulan itu dianggotai 3 individu di mana seorang lagi yang berperanan sebagai ketua kumpulan masih bebas manakala 2 suspek yang ditahan adalah bekas banduan dengan seorang daripada mereka baru dibebaskan April lalu. Dengan penangkapan 2 suspek itu, polis berjaya menyelesaikan 20 kes rompakan membabitkan kedai serberneka di Jeli, Pasir Mas, Kota Baru dan Tumpat dengan nilai dianggarkan RM100,000. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Yusof berkata, dalam tempoh seminggu bermula 29 Oktober sehingga semalam, pihaknya menahan 663 individu atas pelbagai kesalahan dadah menerusi Ops Tapis bersepadu. Turut dirampas dadah pelbagai jenis dianggarkan bernilai hampir RM4.9 juta. Sementara itu, Datuk Muhammad Yusof mengingatkan anak muda supaya tidak mengunjungi kelab malam di Golok, Thailand kerana dibimbangi minuman atau cecair vape yang disediakan bercampur dengan dadah. Kegiatan itu secara tidak langsung boleh mempengaruhi mereka untuk terjebak dengan barang terlarang itu. Berkaitan dengan ramai yang muda-mudi kita berhibur di negara jiran, di sebelah negara jiran kita, di Golok kan. Jadi yang kita risau tadi adalah macam puan tanya tadi lah. Of course lah, kalau kita tengok yang tangkapan 6 orang tu, dia ada bawa sendiri barang kan, 6,000 pejabah. Yang kita risau di kelab-kelab malam ni, di pub-pub ni, takut dia orang campur dalam minuman. Yang daripada anak-anak muda kita tadi tak terlibat dengan dadah, bila campur dalam minuman, kita risau dah jadi penagih dadah kan, sebab nak high kan. Tu kita risau. Jadi nasihat saya lah, tak payahlah pergi berhibur di belah sana lah. Berdasarkan maklumat, ketamin dan Eramin 5 adalah dadah yang mendapat permintaan tinggi kerana boleh merangsang keseronokan dan hayal. Media sebelum ini melaporkan 6 rakyat Malaysia termasuk penyanyi di Kir Barat, Kelantan ditahan bersama 6,000 biji pil yaba di sebuah hotel di Sungai Golok Jumaat lalu. Kesemua mereka ditahan selepas selesai berhibur dan hasil ujian air kencing mendapati semua suspek positif dadah. Seorang lelaki warga Malaysia ditahan Polis Persekutuan Australia AFP selepas disyaki menyeludup 100 kg dadah jenis methamphetamine ke negara itu baru-baru ini. Suspek berusia 45 tahun itu ditahan selepas pasukan sempadan Australia ABF menemukan dadah disembunyikan dalam komputer menerusi kargo udara yang tiba dari Malaysia pada 16 Oktober lalu. AFP dalam satu kenyataan berkata pasukan ABF mengeluarkan semua dadah yang disembunyikan itu sebelum kiriman kargo berkenaan dilepas untuk penghantaran. Kiriman kemudian dihantar ke unit simpanan di Kingsgrove, Selatan Sydney pada 30 Oktober lalu sebelum diambil oleh suspek.
Lelaki itu ditahan atas kesalahan cuba memiliki dadah kawalan sempadan dalam kuantiti komersial membabitkan 100 kg metapetamin yang menjadi kesalahan mengikut Seksyen 307.5 Kanun Jenayah 1995 Commonwealth. Bagaimanapun, nilai rampasan tidak dinyatakan. Suspek dihadapkan ke Mahkamah Tempatan Pusat Downing pada 31 Oktober lalu dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman maksimum penjara seumur hidup. Perbicaraan hari ketiga kes pegawai kanan polis yang dituduh melanggar pelajar tingkatan 5 sehingga maut tahun lalu menampilkan 3 saksi bagi memberikan keterangan. Pasukan pendakwaan turut mengemukakan video bertarikh 15 Disember yang diperoleh daripada rakaman papan pemuka milik pemandu pacuan 4 roda yang berada di belakang kereta tertuduh. Pada prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk Bhupindar Singh Gucharan Singh Pret, pihak pendakwaan akan menggunakan rakaman video tersebut bagi membuktikan tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak 45 tahun telah mengekori mangsa Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri 17 tahun sebelum bertindak melanggar mangsa. Pasukan pendakwaan menegaskan akan membuktikan melalui rakaman video tersebut tindakan tertuduh dilakukan dengan niat mengakibatkan kecederaan kepada mangsa yang boleh membawa kepada kematian. Fakta kes juga akan berpandukan pemeriksaan perubatan dan bedah siasat yang menunjukkan bahawa mangsa telah mengalami kecederaan maut akibat pelanggaran tersebut. Sementara itu, 3 saksi yang merupakan anggota polis yang bertugas menyiasat kes dipanggil bagi mengesahkan gambar dan lokasi kejadian. Perbicaraan tamat 5 petang tadi dan akan bersambung esok. Datuk Dr. Suzana Idayu Wati Osman dilantik sebagai pengarah besar Felda sekaligus menjadi wanita pertama yang memegang jawatan itu. Pelantikan beliau bagi menggantikan Datuk Amiruddin Abdul Sattar yang menamatkan perkhidmatannya pada 14 Oktober lalu. Pelantikan Datuk Dr. Suzana dalam masa sama mencerminkan pengiktirafan terhadap peranan wanita dalam menggerakkan pembangunan ekonomi negara. Datuk Dr. Suzana mempunyai pengalaman luas dalam industri perledangan sejak menyertai Felda sebagai pegawai tadbir pada 1998 sehingga memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Pelaburan Felda pada tahun 2008. Beliau kemudian menyertai FGV Holdings Berhad (FGV) sebagai Timbalan Ketua Eksekutif Kumpulan dan beberapa jawatan penting di FGB sebelum menjadi Ketua Pegawai Pelaburan Perkeso. Kepimpinan beliau diperkuatkan dengan pengalaman lebih 3 dekad dalam pelbagai sektor termasuk perbankan, keuangan, pelaburan dan pengurusan aset institusi. Beliau yang memperoleh Doktor Falsafah dan Sarjana Keuangan dari Universiti Putra Malaysia merupakan ahli lembaga pengarah Felda dan syarikat-syarikat di bawah kumpulan Felda seperti FGV Holdings, MSM Holdings dan Ncorp Berhad. Menerusi pelantikan itu, Felda yakin beliau akan membawa Felda ke arah pencapaian baharu dan memberi impak positif kepada 112,638 keluarga peneroka. Sebagai seorang Muslim, aspek kebersihan, halalan thayyiban dan patuh syariah pasti menjadi pilihan utama ketika bercuti bersama keluarga. Melalui pengiktirafan daripada MFAR, kita tidak perlu risau lagi kerana hotel, spa, pusat rekreasi dan fasiliti lain yang mendapat pengiktirafan ini pastinya diyakini terjamin dalam semua aspek yang kita mahukan. Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kini dengan pengiktirafan Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition atau MFA, segalanya mudah, senang, malah diyakini. Hotel MFA juga menyediakan restoran halal di premis mereka. Beribadah pun tiada masalah dengan kemudahan dan fasiliti yang bersih dan selesa. MFA, kembara penuh yakin. Gara-gara berbeza pendapat, Netanyahu pecat Menteri Pertahanan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara.
Calon Republican Donald Trump mengesahkan kedudukannya sekali lagi sebagai Presiden Amerika Syarikat selepas menang dalam pilihan raya 2024 memperoleh 277 undi perwakilan, menewaskan Kamala Harris dari Demokrat 224 undi. Bagaimanapun, kemenangan itu bermakna harapan penduduk Gaza untuk melihat genosid ditamatkan semakin kabur. Pilihan raya yang dikatakan paling sengit dalam sejarah itu telah mengembalikan Trump ke White House. Trump pertama kali dipilih sebagai presiden pada 2016, menewaskan bekas setiausaha AS Hillary Clinton. Namun pada 2020, beliau ditewaskan oleh Joe Biden yang pernah berkhidmat sebagai naib presiden di bawah Presiden Barack Obama. Kemenangan Trump menambah kebimbangan penduduk Gaza yang menjangka Presiden AS ke-47 itu bakal memburukkan lagi genosid di Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Trump atas kemenangan itu sambil menggesa AS agar menggunakan pengaruh besarnya untuk menghentikan genosid di Gaza. Politik Israel yang kononnya pengamal demokrasi tunggal di Timur Tengah semakin huru-hara. Perdana Menteri Negara Haram itu, Benjamin Netanyahu, memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant semalam kerana tercabar dengan perbezaan pendapat berhubung genosid di Gaza. Katanya pemecatan itu kerana dia tidak lagi mempercayai Gallant. במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. Dia kemudian melantik Menteri Luar Israel Katz untuk menggantikan jawatan Menteri Pertahanan. Pelantikan Katz tidak akan membawa banyak perubahan kepada genosid di Gaza yang dijangka akan tetap berlarutan. Dia berikrar untuk memusnahkan Hamas di Gaza dan Hezbollah di Lubnan serta menyelamatkan tebusan. Bagi rakyat Israel, Gallant dikenali sebagai individu penting dalam perang menentang Hezbollah dan turut mendesak gencatan senjata serta perjanjian pembebasan tebusan di Gaza. Israel terus menunjukkan belang kononnya sebagai tentera paling bermoral di dunia. Walaupun penduduk Gaza patuh kepada arahan pemindahan, namun tentera keji Israel tetap menyerang mereka. Serangan udara di Beit Lahia itu menyebabkan 10 syahid. Menurut penduduk, rejim Tel Aviv menembak ke arah mereka yang sedang melarikan diri. Beit Lahia kini sedang mengalami pembunuhan beramai-ramai yang tidak pernah berlaku sebelum ini. رموا علينا قذايف و10 شهداء صار في بيت لاهيا هم بمال مهيئ ورموا علينا مناشير والقلنا كله يطلع وطلعين له رصاص فوق روسنا كمان وصلونا لهنا لعند فتحنا حمودة هم بطفوا علينا وجوزي توفى وما خليتش اولادي يجوا معه كمان خلوهم ما ندب بالحاجة قصف عنيف دبابات قذايف اخر رموا مناشير قلنا بدنا نطلع ووقفونا على الحاجز وقالوا لنا غرب اللي بيقولوا له غرب بروح. Sementara itu, seorang wanita bersama 3 anaknya syahid selepas pesawat perang Israel mengebom sebuah rumah di bandar Beit Lahia di utara Gaza. Perkongsian video di platform X menunjukkan kepulan asap tebal di Beit Lahia berikutan serangan itu. Pusat Maklumat Palestin PIC mengenal pasti wanita itu sebagai Shuruk Al-Radhi, isteri Nasim Al-Radhi yang dipenjarakan oleh pihak berkuasa Israel. Menurut pihak berkuasa Gaza, lebih daripada 43,300 rakyat Palestin telah terbunuh dalam tempoh lebih setahun peperangan di Gaza dan sebahagian besar wilayah itu telah musnah. Sekian berita Al Hijrah untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.